اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 36, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hanya senya dikehendaki dengan memecahkan kelas ini sifat marah, itu mengajar sifat marah hingga mengikut ia sifat marah akan akal dan akan syarak. Maka bergerak-gerak ia sifat marah dengan sebab pertunjuk daripada akal dan syarak. Dan diam ia sifat marah dengan sebab pertunjuk daripada keduanya, daripada akal dan juga syarak. Dan tiada menyalahi ia sifat marah akan keduanya, akan akal dan syarak, seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Dan hanya senya dikehendaki memecahkannya, itu memecahkan sifat marah, mengajar sifat marah hingga mengikut ia sifat marah akan akal dan akan syarak. Dan hanya senya dikehendaki ini kembali kepada terdahulunya pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengatakan terdahulu, dan tiada aku kehendaki dengan memecahkannya itu menghilangkan sifat marah sama sekali. Dia kembali situ. Terdahulu kan, dan tiada aku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kehendaki dengan memecahkannya itu, memecahkan sifat marah tu menghilangkannya sama sekali. Bukan maksud memecahkan sifat marah ni menghilangkan, buang habis sifat marah, bukan. Lepas tu apa maksud memecahkan sifat marah ni? Dan hanya senya dikehendaki dengan memecahkannya itu mengajarnya hingga mengikut ia sifat marah akan akal dan akan syarak. Jadi terdahulu musannif menyatakan bahawa wajib atas kita, mesti atas kita ni pada kelakuan marah, pada sifat marah tu akan dua pekerjaan. Hak berkaitan dengan sifat marah ni kita mesti melakukan dua pekerjaan. Mana? Pertama daripada keduanya memecahkan sifat marah. Itu yang pertama. Yang kedua di hadapan muka surat 37
baris yang kedua daripada atas tu pula memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak. Itu dua perkara. Hak berkaitan dengan sifat marah, kata pengarang, mesti kita ni kena buat dua perkara. Hak berkaitan dengan sifat marah yang asalnya dicela pada syarak. Yang asalnya dicela pada syarak, sifat marah ni. Tetapi sifat marah ni sendiri terkadang diperlukan pada syarak, tapi hak asalnya. Jadi nak pastikan bahawa sifat marah kita ni dipandukan dengan syarak, ada kena buat dua pekerjaan, dua perkara. Yang pertama, memecahkannya. Memecahkan sifat marah ni bukan maknanya menghilangkan. Terdahulu bukan tiada aku kehendaki. Dengan memecahkannya tu pekerjaan pertama, memecahkan sifat marah. Maksud apa memecahkan sifat marah ni? Menghilangkannya sama sekali bukan. Tapi maksudnya apa? Dan hanya sahaja dikehendaki dengan memecahkan itu, mengajarnya, melatihnya, mendidiknya sifat marah hingga mengikut ia sifat marah ni akan akal dan akal syarak. Bukan kata hilangkan sifat marah. Sebab apa? Sebab sifat marah ni sifat tabi'i manusia. Tak akan boleh hilang sifat marah ni. Tak akan boleh hilang sifat marah sama sekali. Bahkan kalau fardu takdirnya jadi pesen mana tahulah dianya, siapa sikit abuk pun tak ada sifat marah, maka wajib dia kena menghasilkan sifat marah. Kena ada juga sifat marah tu. Kalau fardu takdir, siapa ke tak ada langsung sifat marah, yang mana nak menghilangkan sifat marah ni tak akan hilang sebab tabi'i manusia. Bukan tabi'i manusia, sifat marah tabi'i yang sama ada yang berakal manusia ataupun binatang yang tidak berakal. Lepas tu sifat semula jadi. Jadi kita nak menghadapi sifat marah ni dengan dua pekerjaan. Pekerjaan pertama, memecahkannya dengan bahawa kita ajar dia, kita latih dia. Bukan maknanya kita menghilangkan sifat marah sama sekali, bukan. Sebab apa? Yang pertamanya, sifat marah tak akan hilang. Fardu takdir hilang, kita kena hasilkan pula dah sifat marahnya. Kemudian sifat marah ni dia akan jadi alat pekakah. Ada ketikanya berguna sifat marah. Contohnya ketika kita nak lawan orang-orang kafir yang memerangi Islam, orang-orang kafir yang khianat akan agama Islam, kena ada sifat marah. Kalau tidak nak memerangi orang kafir macam mana? Ketika kita nak menegah daripada maksiat, nak tegah dia maksiat ni, kalau hati kita tak ada langsung sifat marah kerana dia buat benda maksiat, kita nak tegah macam mana? Yang kita tegah orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan kejahatan, kerana apa? Kerana hati kita tak kenal, hati kita marah. Kerana mereka melakukan perkara maksiat, mereka melakukan kejahatan. Daripada marah ni lah kita pun cegah dia daripada melakukan maksiat, daripada melakukan kejahatan. Sebab itulah pengarang umpamakan sifat marah ni dengan anjing perburuan terdahulunya. Seperti anjing perburuan. Anjing hak asalnya anjing liar gitu je asalnya. Faham tak ni? Ke ada juga peseng anjing ni, peseng dia dah jinak. Hak jinak-jinak hak orang-orang kafir duk bela tu memang jinak asal ke jinak dilatih ke macam mana? Kan ada juga peseng-peseng anjing hak jenis jinak. Hak anjing macam kucing tu nah. Ada macam kucing ni, kecil je macam kucing. Kemudian nikuh macam kucing kok.
Dia musing kok ni kaki tuang dia. Kita hok duduk sebelah ni macam nak khabat dinding, nak lari. Takutnya kita ni. Kita ada biasa kan, tempat kita ni tak ada. Pergi tempat hok banyak benda, banyak anjing ni, dia masuk dalam lift, bawa dia kecil je lah, macam kucing lah. Kita punyalah takut. Macam nak panjat dinding lift. Takut walaha tak mai kat kita pun. Mana ni? Apa ni? Fobia ke apa? Tertakut kena apa? Kalau bersentuh pun anjing tu kering, kita pun mana basah kita pun kering, nanti tidak akan berpindah. Tapi takutnya kita. Tapi jinak tu memang pasang dia. Mungkin ada lah. Tapi anjing yang dijadikan sebagai alat pemburuan, itu anjing bukan anjing pesen tu. Anjing pesen tu tak boleh buat kerja gitu. Anjing hok pesen jinak tu boleh jadikan sebagai pemburuan. Mungkinlah hok jadi anjing pemburuan ni anjing hok bekeng-bekeng lah. Anjing hok pesen jinak tu bukan untuk pemburuan lah kita kira. Ni cerita je ni, betul salah minta maaf lah, ni moga tak tahu kisah ni. Mana kalau kita kata kok mungkinlah ada anjing hok memang dia pesen dia dah jinak. Tapi kalau anjing pemburuan ni, anjing yang ditugaskan sebagai pengawal, anjing yang kalau orang dahulu ketika musafir dibawa anjing ni anjing hok boleh itulah, anjing hok hok boleh ni lindungi tuang dia lah, bukan anjing hok kecek tu ada apa-apa dia lari dulu tu anjing kecek tu. Ni anjing hok memang pesen anjing ni kalau kita kata kok kalau tak dilatih ni anjing liar. Gitu dah. Tapi apabila dilatih bermanfaat pula jadi anjing pemburuan, jadi anjing untuk kawal ketika musafir. Dan anjing pemburuan ni pula dalam hukum syarak kitanya menepati hak kita duk sembelih. Menepati hak kita duk sembelih. Hak kita sembelih tu pakai pisah. Selain daripada pakai pisah, di antaranya adalah melalui binatang pemburuan. Contohnya anjing sebagai binatang pemburuan. Jadi anjing ni dijadikan umpama alat sembelih lah. Sebab binatang tu nak sembelih memang tak boleh lah, sebab binatang pemburuan tu liar. Kalau kata kijang ke rusa ke liar, ni bukan lembu macam kambing ni hak boleh kita sembelih. Jadi hak liar seumpama tu jadi gati ni sembelih. Kadang-kadang dia pakai panah, jadi juga tu. Pakai tombok, tu jadi juga tu. Pada ni panah tombok pun untuk binatang liar lah juga tu. Panah tombok itu untuk binatang liar. Untuk binatang liar ni termasuk dengan menggunakan binatang perburuan, contohnya anjing. Jadi anjing ni hak kita kata anjing hak jenis bekeng asalnya, tapi dilatih dia patuh sungguh dengan tuang dia. Tuang dia suruh terkam, dia terkam. Tuang dia suruh berhenti, dia berhenti. Ni dia terkam, binatang perburuan tu mati. Boleh makan? Pada ni. Tapi hak terlatih lah. Hak terkam dia memang kerana untuk tuang. Adapun kalau dia terkam, tuang dia sapa, habis juring dah kekoh dia makan dia anjing ni, hak ni bukan terlatih. Hak binatang yang diterkam tu tak boleh makan. Sebab apa? Sebab anjing tu terkam untuk dia, bukan untuk tuang dia. Kalau untuk tuang dia kata berhenti, dia berhenti sungguh lah. Tapi nak ceritanya anjing yang liar bila dilatih seumpama tu nak. Suruh pergi, dia pergi. Suruh tekan, dia tekan. Suruh diam, dia diam. Sifat marah begitu juga. Ada ketika kena marah.
Ada ketika diam, latih sampai peringkat hak tadi. Ada. Itu maksudnya memecah. Memecah akan sifat marah dengan bahawa mengajar hingga mengikuti akan akal dan akal syarak. Hak bandingan dengan anjing perburuan tu, latih dia, ajar dia sampai ke anjing tu mengikut kata tuang dia. Sekarang ni kita ajar sifat marah ni sampailah sifat marah ni ikut akan akal dan ikut akan syarak. Tidak ikut nafsu semata-mata dan tidak ikut godaan daripada syaitan. Kita ada akal, kita ada syarak, kita ada nafsu, kita ada syaitan. Jadi nak ajar sifat marah ni biar dia ikut akal. Akal yang berpandu pada syarak lah. Bukan akal yang dikawal oleh nafsu. Bukan akal yang dikawal oleh syaitan. Sebab tu sini dua ni mengikut ia akan akal dan akan syarak, dua ni. Tapi nak mengikut akan akal dan syarak ni, ni kena ajarlah, kena latih. Itu hak yang pertama yang kita nak kena hadapi akan sifat marah, iaitu memecahkan sifat marah. Apabila kita ajar sampai ke sifat marah ni ikut akal dan ikut syarak, maka bergerak-gerak ia. Bergerak-gerak ia sifat marah ni, mana marah lah. Lepas tu di bawah tu, dan diam ia. Sifat marah ni ada juga bergerak, ada juga diam. Bergerak ni makna marah, diam ni makna tak marah. Maka apabila sifat marah tu mengikut akal dan syarak, maka bergerak-gerak ia sifat marah dengan sebab pertunjuk daripada akal dan syarak, dan diam ia dengan sebab pertunjuk daripada keduanya, daripada akal dan syarak. Apabila sifat marah turut akal dan syarak, maka dengan pertunjuk akal dan syarak dia marah. Dengan pertunjuk akal dan syarak dia diam, dia tak marah. Ni. Jadi marah ke tak marah dipandu oleh akal dan syarak. Ni hak sifat marah yang dilatih, yang diajar, hak maksud daripada kata memecahkan sifat marah. Maknanya memecahkan sifat marah, satu pekerjaan yang pertama yang wajib kepada kita adalah latih sifat marah turut akal dan turut syarak. Mana akal syarak kata kena marah, kita kena marah. Kalau akal syarak kata kena diam, jangan marah, maka jangan marah. Dan tiada menyalahi ia sifat marah akan keduanya. Dia tidak menyalahi akan keduanya. Menyalahi dia macam mana? Syarak, akal syarak suruh marah, dia diam je. Itu makna menyalahi. Akal syarak suruh diam, jangan marah, dia marah. Itu menyalahi. Ni tak ni. Dan tiada menyalahi. Ia akan keduanya. Dengan pertunjuk akal dan syarak kena marah, dia marah, tidak menyalahi. Bila akal syarak kata diam, jangan marah, maka dia pun tak marah. Jadi tidak menyalahi ni turut akal dan syarak seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuangnya. Tuang dia perintah pergi, terkam, dia pergi, dia terkam. Tuang dia kata berhenti, dia pun berhenti. Ni samalah juga. Akal syarak kata marah, dia pun marah. Akal syarak kata diam, jangan marah, dia pun tak marah. Ni maksud memecahkan sifat marah. Hak menjadi kewajipan kepada kita, dengan bahawa jangan kita biarkan diri kita dikuasai dengan nafsu ammar, nafsu dan marah berlandas kepada nafsu dan syaitan. Yang mana hak pesen ni lah sentiasa marah je. Ni hak jenis pukul apa semua ni. Hak dalam cerita rumah tangga apa semua ni, sampai ke pukul-pukul ni, ni sifat marah ni lah. Dikuasai oleh sifat marah.
Timbul siapa ke pukul, siapa ke mencederakan. Kalau kita kata kok ahli keluarga kita sendiri, dari segi akal, logik siomang kita kok kenapa buat seumpama tu, kalau kira akal yang berlandaskan kepada syarak lah, tak logik lah seumpama tu buat begitu. Tapi oleh kerana marahnya dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan, tak ada lah. Dia akan pergi kepada kebinasaan yang terdahulunya, kebinasaan anggota zahir. Ini sifat marah yang tidak dilatih, yang tidak dikawal. Dan yang demikian itu, yang demikian memecahkan sifat marah ni, ajar siapa ke marah ni mengikut akal dan syarak. Maknanya bergerak sifat marah dengan sebab petunjuk akal dan syarak, diam sifat marah dengan sebab petunjuk akal dan syarak. Yang demikian itu mungkin mana apa ni, boleh jadi benda yang dapat dilakukan, benda yang mungkin, benda yang harus boleh berlaku, bukan benda mustahil. Mungkin ni dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya, pada melatih, mendidik akan sifat marah. Hak macam kita ni kata sifat marah turut akal syarak, hak ni mungkin, benda harus, benda yang boleh berlaku, benda yang kita boleh latih, bukan benda yang mustahil. Tetapi dengan bersungguh-sungguh pada mengajar, kena latih sungguhlah. Mana bersungguh-sungguh pada mengajar sifat marah ni? Dan iaitu bersungguh-sungguh pada mengajarnya, pada mengajar sifat marah ni, membiasakan akan lambat marah dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Dia kena latih kot tu, latih dengan kita latih akan lambat marah. Mari marah tu kita kawal, kita kontrol, biar jadi lambat marah. Satu lagi pula, dan membiasakan memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Lambat marah satu, yang keduanya memaafkan. Hal ni hak dalam Quran sebut wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas ni. Maknanya beberapa pahala bagi orang yang menahankan sifat marah dan memaafkan daripada manusia ni. Kerana wal kaziminal ghaiz, mana apa? Tahan sifat marah. Bukan tahan sifat marah pendam. Wal afina anin nas, dan memaafkan daripada manusia. Jangan kita tahan sifat marah kita pendam ke dalam, dia akan jadi sifat hikdun, sifat dendam pula. Tahan marah kat luar ni, tiba-tiba kita simpan ke dalam. Tahan marah dan membiasakan memaafkan orang lain. Latih gitu lah. Ni bukan mudah juga ni. Kadang-kadang boleh tahan marah, tapi nak maafkan mudah-mudah payah. Ada kat mesin tu. Ada ni. Nak kena dua-dua ni. Yang pertama, tahan marah. Yang kedua, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Ada orang dia dia boleh tahan marah, tetapi nak memaafkan payah. Ada orang dia payah nak kontrol marah dia, cepat marah, cepat melenting, tapi mudah maafkan orang. Ada kat pasien tu, cepat marah, cepat sejuk. Ada kat pasien tu. Hak nak sininya dua-dua. Maknanya membiasakan diri, latih diri lambat marah, jangan cepat sangat marah, kontrol. Yang kedua, dan membiasakan memaafkan.
serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Kalau nak cerita, kalau sebab berlaku sebab menyebabkan marah banyak sangatlah, tapi kontrol. Kemudian maafkan. Orang yang lambat marah ni dan memaafkan orang ni, ada pintu syurga untuk mereka. Pintu syurga, pintu sembahyang, pintu rayyan, pintu puasa, pintu sedekah. Ada pintu kaziminal ghaiz, pintu orang yang menahankan sifat marah dan memaafkan manusia. Ada pintu syurga untuk orang seumpama ni. Ada ni. Hak darjat syurga tu satu. Jannatul Firdaus, Jannatul Adni tu dia punya darjat syurga. Ada 7 darjat dalam syurga. Ada 7 lapis lah kita panggil tau. 7 lapis dalam syurga. Dia ada pintu dia pula. Pintu semayang, pintu puasa, pintu sedekah, pintu orang yang menahankan marah dan memaafkan manusia. Bila kita tahan marah, kita jadi tenang. Bila kita memaafkan manusia, kita pun akan jadi mana? Kan biasa kan orang ceramah motivasi kan, memaafkan seseorang dia panggil apa? Ini untuk mana? Untuk minda kita, untuk jadi kita ni tenang apa semua. Di antaranya memaafkan. Bila kita memaafkan, kita tak simpan dalam hati kita, jadi selamatlah kitanya. Duk simpan dalam hati ni, macam-macam penyakit pula timbulnya. Penyakit hati, penyakit hak zahir. Mana penyakit zahir? Malam-malam payah nak tidur, dah teringat ni, gerang ni, timbul akhirnya dendam. Mari daripada tadilah sukar untuk memaafkan. Kita memaafkan seseorang lepas bahagian kita dengan dia di hari akhirat. Tak ada ni. Dia dengan kita, dia buat salah, dia memang tidak ada pun niat di hati dia untuk meminta maaf dengan kita. Dia di hari akhirat ada persoalan untuk dia. Untuk kita tak ada, sebab kita sudah maafkan dia. Tapi untuk dia memang tidak ada di hati dia untuk minta maaf dengan kita kesalahan yang lakukan. Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kita tak ada persoalan dah. Dengan kita tak ada persoalan. Jadi maknanya kalau kita memaafkan seseorang, kita di padang mahsyar tak banyak kaitan kita dengan orang. Patut dia yang buat salah kita tu, yang tidak ada keinsafan, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita untung dah. Kita memaafkan seseorang, kita boleh pahala. Kita memaafkan seseorang, di hari akhirat Allah Ta'ala akan memaafkan, mengampuni kesalahan kita yang lebih banyak daripada kesalahan orang lain kepada kita. Hak banyak kesalahan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita duk kira orang buat salah ke kita. Kita tak kira kita buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang buat salah dengan kita, kita maafkan. Beres, selesai bahagian kita. Dunia selesai, akhirat selesai. Sebab ada juga orang peseng, dia ajar peseng pelik sikit lah. Dia ajar peseng, jangan maafkan atas dunia. Jangan maafkan. Kita lawan dia di padang mahsyar. Oh pula, jangan maafkan. Kita lawan dia di padang mahsyar. Kita tuntut pahala di padang mahsyar. Walaha, kita maafkan sekarang, kita sudah dapat pahala sekarang. Kita maafkan sekarang, kita sudah dapat pahala sekarang. Yang mana kadang-kadang kita main mikir, oh kalau kita maafkan dia, sedap dia. Sedap dia tak apa mahsyar ke, oh belenggang dia. Dan kita maafkan dia, dia hak masalah dia melakukan kesalahan dengan kita,
Kesalahan sekarang ni kita kena faham. Kesalahan sesama kita ni kesalahan dengan hukum syarak. Maknanya kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kesalahan itu membabitkan sesama kita, bukan dosa ni sesama kita. Dosa kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita melakukan kesalahan perkara yang dilarang oleh Allah, tetapi kesalahan itu sesama kita. Ada ni. Jadi apabila kita maafkan seseorang, maka kita dengan dia selesai dah. Dia dengan kita selesai, tapi kesalahan dia dengan Allah, sebab dia melakukan kesalahan sama kita tu, salah dia dengan Allah. Ada ni. Ni contoh. Tuhan larang mengumpat. Mengumpat ni salah kita dengan Allah. Sebab Allah yang melarang kita daripada mengumpat. Tapi mengumpat ni kesalahan kita berkait dengan seseorang. Sebab itulah untuk dosa kita diampuni, bukan hanya kita minta maaf dengan seseorang kerana kita umpat dia sahaja, bukan. Kita kena minta ampun dengan Allah pula selepas daripada tu. Ada ni. Bukan kata kita umpat seseorang tak payah minta ampun dengan Allah. Tak payah. Kita hanya minta maaf dengan dia, beres. Dah. Minta maaf dengan dia tu, itu salah satu dari rukun taubat. Kemudian kita kena minta ampun dengan Allah, barulah lepas dosa. Cuma kalau kita nak minta ampun dengan Allah tanpa kita minta maaf sesama kita, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni. Situ je lah. Kita nak minta ampun dengan Allah selepas kita minta maaf sesama kita. Tetapi kenapa kita minta ampun dengan Allah pula kemudian? Sebab dosa kita dengan Allah. Jadi orang yang buat salah dengan kita, dosa dia dengan Allah. Bila kita maafkan dia, lepas bahagian kita dengan Allah. Dan kita boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan kita tak ada kaitan dah. Tapi dosa dia dengan Allah, kerana dia tidak insaf, kerana dia tidak bertaubat, tetap ada di dia. Masyarakat tetap dia kena tanggung. Ada situ. Sebab ada orang faham, kalau kita maafkan, sedar dia. Khianat orang tu, khianat orang ni, pakat baik belaka maaf. Sedar dia kok mana? Sedar kita. Sebab kita dapat pahala. Kita lancar di pada masyarakat di hari akhirat. Tak payah kita nak ambil pahala dia. Sebab apa? Sebab kita boleh pahala dah. Kemudian kalau kita mudah memaafkan seseorang, Allah Ta'ala mudah-mudah memaafkan kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Cuma orang yang kita maafkan tanpa dia, macam dia pun tak jumpa dah kita, dia minta ampun direct dengan Allah, Allah Ta'ala akan mengampunilah dianya. Tapi kalau dia tidak insaf, dia meneruskan kejahatan dia, menzalimi orang, maka dosa dia tidak akan diampuni oleh Allah. Cuma mahsyar tak berkait dengan kita, dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata kita memaafkan seseorang, atas dunia kita beres, akhirat kita beres. Hak nak kata ingatnya tadilah, kita duk fikir kesalahan seseorang kepada kita, kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan seseorang dengan kita, itu semua adalah aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat dia begitulah. Ini dalam majlis ilmu ni, kalau kok luar nak cakap, ataupun orang yang wak nanya ke orang ni, saya wak nanya ke kamu ni, jangan tilik kepada saya, tilik kepada Allah yang mengatur. Hak tu pun orang lah. Haram dosa besar menyandarkan kejahatan kepada Allah. Bukan setakat menyandarkan kejahatan kepada Allah sahaja, bahkan dengan tujuan nak menghalalkan perbuatan jahat dia,
Kerana semua tu qada Allah, murtad wa ni wal iazabillah. Jangan duk cakap ni, cuma bahagian kita ni. Orang yang buat kesalahan kepada kita, wa anayai kita, macam-macam perkara yang boleh bawa kita marah kepada dia, hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari Allah semuanya ada hikmah belaka. Tidak sia-sia. Kita kena ingat semulalah Allah hantar seseorang buat salah kepada kita. Sebab apa? Sebab nak menyedarkan kita buat sebanyak salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau pergi kot tu, mudahlah kita nak kawal marah kita, dan mudahlah kita nak membiasakan memaafkan seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita. Hakikat dia gitu. Semuanya datang dari Allah. Ada hikmah belaka, tidak sia-sia. Benar. Sebab itulah kalau kita belajar ilmu, mengenal diri kita sendiri, kita ni orang-orang yang banyak kesalahan, jadi mudahlah kalau timbul kesalahan orang kepada kita, mudah sikit kitanya, mudah sikit kita nak menahan kemarahan kita pada seseorang, nak memaafkan seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita. Sebab apa? Semua perkara datang tu untuk menyedarkan kita, untuk mengisafkan kita, untuk supaya kita ni kembali kepada syarak. Gitu je lah. Kau biasa dengar dalam-dalam ceramah-ceramah tu, mana dia kata sebelum tidur, apa yang mari di kepala otak kitanya, mari berasa tak puas hati begini, sebab kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Hak berlaku ni macam-macam ni. Tambahan pula kalau kita ni hak jenis terbabit dengan orang ramai, orang khija hak terbabit dengan orang ramai. Macam-macam perkara lah. Daripada pagi pas ke petang tu mari orang macam-macam korenah, kita kata kau. Tapi kita tak ada, kita maafkan kesalahan orang pada kita maafkan. Tapi kita kena jaga hak bahagian kita tu pula. Jangan kita mudah maafkan salah orang. Kita buat salah pada orang lebih banyak lagi kita ni. Payah pula kita ni di mahsyar. Ada ni. Kita jaga hak kita. Lepas tu berlaku macam-macam perkara yang menyebabkan kita marah, kita sabar. Kita sabar. Kita membiasakan akan lambat marah. Kena sabar lah. Kena reda. Lambat marah. Sampai masa hak kena marah, kena marah. Ada ni. Apabila lambat marah kemudian tu dia yang dipandukan oleh akal dan syarak. Kita hak cepat marah ni nafsu. Ada ni. Hak cepat marah tu nafsu. Kalaulah marah tu berlandas kepada akal dan syarak, dia akan marah bila akal syarak suruh marah. Jadi taklah segera kita ni melenting segera. Melenting tu waktu nafsu. Kena latih lambat marah. Dan memang kesalahan tu kesalahan dia, bukan kita buat salah. Kita membiasakan memaafkan seseorang yang buat kesalahan kepada kita, serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Itu hak pekerjaan yang pertama daripada dua pekerjaan yang wajib atas kita dalam kita menghadapi sifat marah, sifat tabi'i, sifat semula jadi bagi tiap-tiap seseorang. Yang pertama, bahawa memecahkan marah dengan bahawa kita latih marah dengan supaya marah tu ikut akal-akal dan akal syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak. Pada ketika nak marah tu kita kena pelihara dengan menahannya seseorang akan barang yang di dalam hatinya. Kena kontrol lah. Mari sifat marah
Begok sifat marah ni kita kena tahan akan barang yang di dalam hati. Tahan. Dan menolong atas menahannya itu, menahankan marah itu oleh pengetahuan, ilmu dan pekerjaan dan amal. Jadi kita nak pelihara marah ketika bergerak-gerak ni, nak menolong atas memelihara ni dua, pengetahuan dan pekerjaan, iaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmunya kat mana? Adapun pengetahuan, ilmu, maka bahawa mengetahui ia seseorang akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya engkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiada atas kehendak dirinya, dan ini sehabis-habis jahil. Jadi yang pertamanya, ilmu yang pertama, kita kena tahu bahawa tiada ada sebab bagi marah. Tak ada sebab bagi marah ni, melainkan marah ni sebab apa? Bahawasanya engkar ia akan berlaku satu atas kehendak Allah, tiada atas kehendak dirinya. Jadi sekarang ni orang buat perkara yang menyakiti kita lah. Jadi perkara yang menyakiti kita ni bukan kehendak kita. Jadi berlaku yang bukan kehendak kita, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Marah ni kenapa? Kerana kita nak engkar akan perkara yang berlaku. Perkara berlaku tu memanglah bukan kehendak kita, tapi kehendak siapa? Bukan kehendak Allah. Baik buruk bukan kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi kita nak engkar kehendak Allah. Berlaku perkara yang kehendak Allah yang bukan atas kehendak kita. Dan ini engkar akan yang berlaku suatu atas kehendak Allah tu sehabis-habis jahil. Sebab apa sehabis-habis jahil? Sebab kehendak Allah pasti berlaku. Masya Allah, kan barang yang Tuhan kehendak pasti berlaku. Kita nak engkar, kita nak tolak, kita nak marah, tetap akan berlaku kehendak Allah. Yang mana hak berlaku tu memanglah bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kita nak engkar kehendak Allah tu habis-habis jahil, sebab kehendak Allah tidak ada orang boleh tolak. Tuhan kehendak berlaku perkara yang menyakiti, berlakulah perkara tersebut. Jadi bila kita ada ilmu bahawa tak ada sebab kita nak marah. Sebab apa? Sebab yang berlaku tu kehendak Allah Ta'ala berlaku. Kita redha, kita terima akan perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak payah engkar-engkar, tak payah tolak-tolak akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi timbul marah ni kerana kita nak engkar, kerana kita nak tak puas hati dengan apa yang berlaku. Yang berlaku tu mari mana? Mari daripada kehendak Allah, tapi memanglah bukan kehendak kita. Kehendak kita nak comel-comel lah. Hak jenis menyakiti memang kita tak kehendak, tapi berlaku tu kehendak siapa? Kehendak Allah. Kita nak engkar kehendak Allah, itulah sehabis-habis jahil. Sebab apa? Kita engkar sekalipun kehendak Allah, kita tak redha sekalipun kehendak Allah pasti lulus, pasti berlaku. Atau panggil sehabis-habis jahil. Jadi kita nak pelihara marah ni bertolong dengan ilmu tadi. Yang berlaku tu Masya Allah, dia ni buat perkara seumpama ni, Masya Allah, barang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ni hak bahagian kita yang kita kata yang dianiayai. Tapi orang yang melakukan penganiayaan, sebut tadilah, tidak boleh menyandar kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melakukan kejahatan tak boleh sandar kepada Allah. Kita yang dilakukan kejahatan, kita boleh sandar kepada Allah. Sebab kita tak ada salah, kita yang dianiayai.
Hak salah sandar ke Tuhan, hak buat salah, hak buat anayai. Tu salahlah sandar kepada Allah Taala. Kita reda sebab apa? Sebab berlaku perkara tersebut kehendak Allah. Kita nak engkar, kita nak persoal, kita nak pertikai, kehendak Allah pasti berlaku. Kehendak Allah pasti luluh. Tidak ada orang yang boleh menolak akan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Taala ni tuan bagi alam ini. Apa yang ia kehendak, baik ke buruk, manis ke pahit, pasti akan berlaku. Maka tak ada jalan lah kita nak marah. Tak ada jalan, tak ada sebab lah kita nak marah. Melainkan kalau kita nak engkar, nak tolak, nak persoal akan barang yang dikenaki oleh Allah, yang tidak kehendak kita berlaku perkara yang menyakiti akan kita. Ada ni. Ni cerita hak semata-mata marah ni. Bukan bererti ada ketikanya kita kena lawan. Ada ketika kita kena mempertahankan itu. Itu cerita lain pula. Ni semata-mata ni. Semata-mata orang buat kita tu, macam mana kita nak pelihara ketika bergerak sifat marah. Nak marah sangat-sangat, kita kena ingat itu semua datang daripada Allah. Kita pelihara lah. Tapi ada ketikanya syarak membenarkan, bukan kata syarak membenarkan kita mempertahankan diri, bahkan syarak membenarkan kita membalas dengan balasan yang setimpal, yang seumpama. Yang seumpama, syarak membenarkan. Tapi sabar tanpa membalas itu lebih baik. Tapi kalau membalas dengan balasan yang seumpama, syarak membenarkan. Ada ni. Kita balas dengan balasan yang seumpama. Hak dalam ayat fa'tadu bimisli ma'tada alaikum tu. Kita balas dengan balasan yang seumpama. Syarat membenarkan. Tapi kita kena pelihara lah marah kita tu. Sebab kalau tak pelihara marah, kita akan balas melebihi apa yang dia buat kepada kita. Sebab apa? Sebab kita gerang sangat, nak marah sangat-sangat, sebab kita tak pelihara. Bila kita pelihara, kita kontrol, syarat membenarkan. Kadang-kadang perlu juga kita balas, sebab murah sangat nampaknya. Tapi sabar tanpa membalas itu lebih baik. Wa antasbiru khairul lakum. Kamu sabar tu lebih baik. Kalau lebih baik lagi, idfa' billati hiya ahsan. Dia buat tak baik pada kita, kita balas baik ke dia. Itu nombor satu. Dia buat tak baik, jangan marah, kita buat baik kepada dia. Nak buat baik warna dia buat tak baik pada kita, sabar, jangan balas. Tak jadi ni, kena balas juga sekali-sekala, biar dia mari keinsafan. Kita balas pun kita kawal sifat marah kita. Sebab apa? Dia buat salah tu kehendak Allah. Dan kita balas, syarat membenarkan kita balas, tapi balas yang seumpama. Maknanya keadaan macam mana pun biarlah berpandukan kepada akal dan berpandukan pada syarak, bukan berpandu pada nafsu kita semata-mata. Jadi nak pelihara daripada marah ni, kita kena ada ilmu. Kita kena ingat bahawa yang berlaku ni semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku hak kita marah tu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memanglah bukan kehendak kita, sebab kehendak kita apa benda tu, benda kita tambah. Bukan kehendak kita, tapi sama ada kehendak diri kita ke tidak ke, hakikinya kesemuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya kesemuanya adalah kehendak Allah. Sebab sini dia kata berlaku suatu atas kehendak Allah, tiada atas kehendak dirinya. Dia tak kehendak seumpama tu kehendak Allah. Hakikinya dia tak kehendak tu pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala-galanya kehendak Allah. Tapi tekik berlaku tu kehendak Allah. Kita redha, kita terima, maka tak timbullah kita nak marah. Maka kalau mari sifat marah pun kita boleh pelihara ketika bergerak-gerak sifat marah tersebut dengan ilmu contohnya tadi. Dengan ilmu satu,
dengan amal, dengan pekerjaan satu. Dan lagi mengetahui ia bahawa marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marah seseorang. Dan lempoh kena Allah Ta'ala lebih besar. Beberapa kali menderhaka-iakan Tuhannya, maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Kita kena ingatlah, orang buat salah kita buat salah kepada Allah lebih banyak. Dan kalau kita murka Allah lebih besar daripada murka sesama manusia. Kita banyak buat salah, tapi Tuhan ampuni kita. Tuhan tidak segera balas kejahatan kita. Tuhan beri peluang pada kita bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan balasnya di hari akhirat. Walaupun kita buat bagai-bagai kesalahan dunia, Tuhan boleh balas bila masa, tapi Tuhan beri peluang supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah malam ni kelas lepas Isyak berjalanlah. Kelas lepas Isyak berjalan. Sebab apa? Sebab kuliah telah dibenarkan seperti biasa. Jadi lepas Isyak Fatul Muin, insya-Allah malam ni kita sambung baliklah kuliah kita yang tertangguh.